ke-15. Baik, seterusnya kita juga ingin berbicara berkenaan dengan cara nasihat jantung bengkak, tapi sebelum tu sama-sama kita saksikan teaser. Silakan. Ya, itu dia perlunya untuk kita cakna supaya kita terus sihat. Dan apakah hari ini yang kita akan bincangkan berkenaan dengan jantung bengkak, apakah antara simptom-simptomnya, dan sekiranya anda telah pun menghadapi ataupun anda telah pun menghadapi masalah jantung bengkak ini, apakah antara perkara-perkara yang perlu dilakukan, bagaimana cara pemakanan kita. Bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Dr. Huzaidi Sani yang merupakan pakar perundingan perubatan dalaman dan pakar kardiologi klinikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, doktor. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, doktor. Terima kasih hari ini sudi datang untuk berkongsi berkenaan dengan jantung bengkak ni, doktor. Jadi sebagai permulaannya, doktor, bagaimana keadaan ini boleh terjadi, jantung bengkak? Apa antara simptom-simptom yang mungkin kita akan hadapi? Okey, baik. Terima kasih untuk soalan tu. Okay, terima kasih juga kerana menjemput untuk pada pagi ini. Ya. So, sebelum kita pergi kepada simptom-simptom tu, kita first tahu dia punya maksud dan definisi jantung bengkak tu lah. So, kita bahagikan ikut perkataan jantung dan bengkak kan. So, daripada kita tahu jantung ni adalah satu organ lah, di mana letak di bahagian dada, belah bahagian kiri. Ya. Jantung ni dia umpama kita punya enjin. Okay, enjin yang konteks dia berbeza lah. Kalau kita kat kereta, kat kapal terbang, kalau tim bola sepak kan, so enjin tu maksud berbeza. Tapi kalau untuk di organ ni, enjin ni ialah jantung kita. Okay? So enjin kita fungsi untuk pastikan dia pam darah ke seluruh bahagian badan kepada organ-organ lain jugalah. So jadi enjin ni dia ada bahagian-bahagian dia. Dia ada bilik dia, injap dia, otot dia masing-masing sendirilah. Okay, jadi bila kita pergi ke bengkak pula, maksud bengkak ni adalah sesuatu yang lebih besar daripada normal. Okay? Jadi jantung kita ni terlalu kecil tak bagus, dan bila besar pun dia tak bagus juga. Jadi jantung bengkak ni adalah satu keadaan yang tak normal, yang kita perlu siasat. Dia punya punca tu boleh jadi banyak, dan dia punya simptom pun juga berbeza. Okay, daripada cakap dia punya tanda-tanda punca tu kan. Ada yang pada peringkat awal tu dia tak ada simptom pun. Dia diketahui daripada ujian darah ataupun pada pemeriksaan dengan doktor lah. So dan bila di simptom-simptom yang ada datang tu juga berbeza mengikut pesakit. Jadi bila kita jumpa pesakit di klinik ataupun di ward, dia punya simptom pun beza. Ada yang mengadu letih, ada yang mengadu lesu, ada yang rasa tak larat, susah nafas. Ada yang kata juga kaki bengkak dan susah tidur malam disebabkan oleh susah nafas. Tapi antara yang simptom awal tu ialah dia tak boleh lakukan rutin harian dia. Contohnya untuk individu, contohnya seorang pelajar, dia tak dapat melakukan aktiviti sebagai seorang pelajar, di mana dia patut pergi kelas ataupun dia patut bersukan, dia terganggu. Ataupun seseorang yang bekerja, dia perlu ambil cuti rehat sebab rasa lemah, rasa lesu, rasa tak larat. Jadi tapi kita tak nak sampai simptom-simptom tu jadi baru kita ambil tindakan kan. So dia lebih bagus tu kalau kita dapat periksa lebih awal dan detect lagi awal lah. Dan doktor, kalau macam jantung bengkak ni, degupan jantung tu dia akan lebih laju ataupun lebih perlahan? Okey, so dia punya jantung bengkak ni adalah satu definisi yang luas. Dia punya banyak punca-punca kepada jantung bengkak ni. Jadi bila kebanyakannya, bila jantung bengkak ni dia tak dapat berfungsi dengan normal. Jadi dia punya cara untuk membantu dia ialah berdegup lebih cepat daripada biasa. Lagi penat lah. Yes. Wah, so, jadi banyak respon tu kan. So dia tak dapat pump dengan kuat, so dia pump dengan laju sebagai respon untuk menggantikan
jantung yang bengkak tu. So, adakah perlunya untuk jantung bengkak ni untuk kita masukkan stand sebagainya? Perlu ke doktor? Situasinya bagaimana? Okey, dia punya kita nak kena buat pemeriksaan dulu. Okey. Pemeriksaan doktor akan ambil guna stetoskop, akan dengar bahagian jantung, bahagian belakang, tengok ada air kat paru-paru ataupun tidak. Dan kemudian melakukan ujian darah, dan lepas tu dia akan masukkan ECG, electrocardiogram, masukkan wayar pada bahagian dada, lepas tu dia print dekat mesin tu. Kan. And then after that dia boleh buat echocardiogram, ultrasound, dia boleh letak macam probe tu, tak kat bahagian dada, letak gel, tu tak kat probe, tu tak bahagian dada. Ultrasound lah. Yes, exactly. So yang macam mengandung tu kan, tapi untuk dada. So dia boleh nampak jantung tu punya struktur okey ke tak, bengkak ke tak, saiz tekanan, aliran darah semua tu okey ke tidak. Kemudian dia boleh buat juga X-ray bahagian dada lah untuk cek saiz jantung semua. Jadi bergantung pada keputusan daripada ujian-ujian ni, baru kita boleh tahu apa punca dia. Jadi banyak juga ujian dia. Jadi kalau jadi bukan semua orang akan melalui angiogram mana yang stand boleh dimasukkan. Bukan semua orang memerlukan pembedahan. Jadi ada juga keadaan tu di mana ia disebabkan oleh genetik. So kadang-kadang jantung bengkak ni bukan saja kita dengar pada orang dewasa. Kadang-kadang kita ada juga pada baby pun ada cakap jantung bengkak tapi baby. So ini adalah disebabkan oleh genetik ataupun masalah daripada azali lagi. So itu pun kadang-kadang digunakan term jantung bengkak. Jadi lepas buat semua ujian, pemeriksaan semua, dan baru kita boleh dapatkan diagnosis dia. Dan diagnosis tu baru kita berikan pilihan rawatan yang tepat untuk diagnosis tersebut. Wow. Untuk buat saringan tu pun banyak sebenarnya saringan ni untuk kita lakukan. Itulah. Tapi kita macam kita tahu mencegah lebih baik daripada merawat kan. Prevention better than cure. So siapa-siapa yang ada risiko ni selalunya dah perlu mula ada temu janji. Ada follow up. Dan ada supaya kita boleh detect awal, dan bila kita dapat tahu awal, dia lebih mudah untuk merawat. So dia boleh dirawat doktor? Boleh. Dia boleh daripada bengkak tak bengkak. Normal so dia dan kalau dia dah bengkak, dia susah lagi dia nak ambil masa balik normal balik, nak patah balik. Jadi kalau ada simptom ataupun risiko, dinasihati untuk mendapatkan nasihat ataupun rawatan lebih awal. So lagi cepat kita tahu, bertindak lagi cepat kita dapat dia menyelamatkan jantung kita lah kan. The engine kita tu. Itulah nanti kita kan penggerak utama kita kan. Jadi doktor, rawatan-rawatan yang akan diberikan berdasarkan seperti yang doktor kongsikan, berdasarkan report tadi lah, diagnosis apa sebagainya kan. So rawatan-rawatan tu apa antara rawatan yang akan diberikan kepada mereka yang mengidap jantung bengkak ini? So bahagian rawatan ni kita boleh klasifikasikan dia lah. So klasifikasikan dia penjagaan pesakit dan keluarga, penjagaan ubat-ubatan, rawatan, rawatan invasif dan rawatan pembedahan. So dia kena menyeluruh. Dia kalau kita buat satu je tapi tak buat yang lain, tak boleh. Tak jalan. Tak jalan. So kalau kita makan ubat je, tapi kita kat rumah tu buat yang tak boleh buat, dia akan lifestyle pun penting mempengaruhi. Exactly. So kalau antara rawatan tu first dari segi sains ni ubatan lah. So ubatan ni memang crucial lah, sangat penting, perlu diambil dan mengikut dos yang ditetapkan. So kadang-kadang tu kita terlepas ke ubat kan, tertinggal ke kan. So itu sangat penting juga. Dan rawatan tu ada bergantung pada punca masalah jantung tu. Jadi bila kita nak memberi rawatan ni, dia kena rawatan yang terbukti. Maksudnya kita tahu jantung kita bahagian dada, dia ada rusuk semua kan. So ubat-ubatan ni
pembedahan stent semua ni dah terbuktilah. So kita perlu elakkan dari ambil suplemen-suplemen ataupun ada yang mengatakan dengan urut urut bahagian dada pun boleh merawat jantung pun tu tidak juga tidak disarankan lah kan. Okey, wow, banyak petua-petua tapi apa pun kita dapat nasihat daripada doktor lah yang terbaik kan. Sebab doktor ni memang tugasnya adalah untuk menyelamatkan nyawa kan. Okey, jadi doktor sekiranya lah macam tadi doktor cakap jangan lambat-lambatkan buat saringan, tapi sekiranya ada yang terlewat untuk buat saringan baru dapat tahu setelah keadaan membengkak kan, jantung tu dah telah membengkak, apa antara risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh mereka ini? Okey, so sebelum jantung tu membengkak kan, so dia ada risiko-risiko untuk dia boleh jadi bengkak tu. So antara dia ialah mereka yang ada keturunan. Soalnya yang keturunan ni disebabkan oleh genetik lah. Soalnya adik-beradik, mak ayah ataupun makcik-pakcik, kita ada boleh tahu dia punya cerita tu lah asal-usul. Tapi ada juga yang disebabkan oleh kita punya persekitaran. Kita punya cara pemakanan, cara gaya hidup. Okay? So pesakit seperti yang menghadapi kencing manis, darah tinggi, obesiti. Ini ialah antara risiko-risiko dia. Okey. Antara yang lain ialah seperti mereka yang ada mengambil minuman keras ataupun ambil yang bahan narkotik. Okey. So ada masalah endokrin. So ini pun juga ada antara risiko-risiko untuk mengalami masalah jantung bengkak. Okey. Jadi kita first nak kena tahu dulu risiko-risiko ni dan untuk mengelakkan dia jadi bengkak. Dan komplikasi dia ialah dia akan efek pada struktur jantung. So dia boleh jadi kegagalan jantung. So kita tengok kat jantung kita, dia ada bilik-bilik, dia ada injap, dia ada otot dia kan. Macam sekarang jadi, doktor yang tertera ni macam mana? Dia kita boleh nampak dia semua ni bekerjasama secara kompleks. Tapi bila satu bahagian tu terjejas, dia juga akan melibatkan bahagian lain. So kita tengokkan yang bahagian belah kiri jantung tu dia bengkak, dia juga efek pada bilik bahagian atas dan juga bilik bahagian kanan. Okey. Dan juga dia akan efek pada otot tu menipis dan dia punya injap tu pun bocor. Okey. So dia bila satu bahagian tu terjejas, dia bila struktur jantung tu pun dia terganggu sekali. Okay? Dia terganggu yang menyebabkan dia tak boleh enjin ni tak boleh pergi selaju yang dia nak. Sepatutnya so, mungkin kalau kita tengah berehat macam ni, sepatutnya jantung kita tenang kan, dia macam relax lah, tapi dia akan berdegup dengan lebih laju lagi lah maksud. Betul. So kita rasa penat lah sebab tu. Dia lebih terasa kalau macam kita tengah buat aktiviti. Contohnya sebelum ni kita boleh lari 3 km. Sekarang ni macam 2 km dah tak larat. Ataupun kita naik tangga, naik office kan, 2-3 tingkat. Tapi kita kena berhenti separuh jalan. So ambil nafas dulu, rasa penat. Dan sekarang ni doktor yang tertera di Kecil TV sekarang ni, inilah satu image echocardiogram yang kita gunakan ultrasound yang kita letak pada bahagian dada untuk kita boleh nampak bilik-bilik atrium, ventricle, bahagian otot, bahagian injap. Dan kita boleh kira dia punya tekanan dan juga aliran darah di dalam jantung tu. So inilah satu echo yang tidak normal, di mana kita nampak dia punya jantung tu dia bengkak. Dia besar daripada biasa. So daripada echo ni saja kita dapat sedikit informasi, tapi kita perlu buat ujian lain untuk pastikan punca sebenar. Jadi daripada cerita yang diberi, daripada simptom-simptom yang diberi daripada pesakit, ujian darah, ujian scan yang kita buat, dan baru kita dapatkan pastikan diagnosis yang tepat untuk memberikan rawatan yang terbaik lah. Yang tadi tu pula doktor, selain daripada kita ultrasound tadi kan, apa lagi treatment tadi tu yang yang kita juga ada MRI scan dan juga CT scan.
Oh, CT scan sekali ya? CT scan ni dia macam scan yang masuk donat yang besar. MRI ni yang masuk terowong. Terowong, okey. So, Dah nak faham yes. So, and then kalau bila dah seseorang tu buat test tu, dia boleh lagi bagus dia tahu ujian apa yang dia buat dan keputusan tu sekali. Dia akan lebih detail lah kan? Dan dia boleh tak boleh bergerak kan? Tak boleh bergerak kan ketika dah ujian kan? Nanti dia akan gagal tu kan? Dia gambar tak cantik. Okey. Masa kita gerak kan, masa dalam terowong tu, dia nanti gambar tu macam ada tak clear lah. artifact macam tu. Okay. So, dia tak jelas. So, nanti kan salah diagnosis pula. Bahaya juga tu untuk kita kan? Okey, dalam keadaan sekarang ni yang seperti yang saya tanya kepada Dr. Talha, ini adalah stent. Betul, inilah belon. Okey. Di mana kita buka salur darah jantung yang sempit. Okey, so ini kita panggil coronary artery disease, masalah pada salur darah coronary yang sempit, di mana kita boleh merawat dengan masukkan belon pada salur darah untuk buka, dan juga kita boleh masukkan stent. Okey, berapa lama tempoh belon tu akan stay dekat jantung tu? Okey. Saluran tu. So kalau seseorang dah buat menjalani prosedur tersebut, dia ada pantang larang dia. Okey. Dia kalau tak ikut pantang larang dia, ditutup balik. Okey. Yes, exactly. So kita pun nak buat tu, kita nak kena simpan dia selama yang boleh. Lebih daripada 10 tahun pun boleh. Tapi kadang-kadang yang paling sekejap tempohnya? beberapa minggu kalau dia tak makan ubat. Ada juga. Sebab kalau dia tak makan ubat, jaga makanan. So ataupun yang macam isap rokok. Wow. And then dah lepas sihat kan. Okeylah, dah sihat, makan ubat, dah chill lah. Macam biasa. Wow. Tak isap rokok balik lah. Okey. So pun block balik. So takutnya. tu pun takut. Dan dia punya prosedur tu invasif, ada risiko dia. Dan dia punya kos rawatan pun agak mahal jugalah. Kan? Dan kalau kita masukkan belon tu ataupun stent tu, dia ada kaedah dia dan bukan mudah juga doktor kan. Biasanya tempohnya akan agak panjang lah kan. Biasanya akan dimasukkan daripada bahagian mana? Kalau kita dia buat operation kan? Betul. Dia melalui salur darah. So kita melalui salur darah pada bahagian tangan ataupun di bahagian peha. Pesakit akan sedar. Dia tak perlu bagi general anesthesia lah. Dia pergi bius tempat saja. Bius tempat. Lepas tu kita masukkan wayar daripada bahagian tangan naik atas sampai kepada bahagian jantung. Lepas tu kita alihkan dakwat atau kontras dan kita tangkap gambar, tengok dia mengalir. So tengok ada salur darah tu sempit ataupun tidak. Kalau dia salur darah tu sempit, satu tempat je, kita boleh buka, masuk belon, masuk stent. Satu tempat. Kalau dia ada kemungkinan akan banyak blockage. Ada dia sepanjang-panjang jalan tu. Wow. So kalau mana, doktor? kita kena buat jalan barulah. Okey. Cara dia lah kena dengan bypass lah. Bypass lah. So sebab kita nak kena, dia lebih, kita kena fikirkan untuk jangka masa panjang. Betul. Antara stent dan juga pembedahan, mana yang boleh tahan lebih lama untuk jenis pesakit yang macam mana, dan juga keputusan outcome yang lebih baik lah. Dan adakah kemungkinan dah buat bypass tu mungkin akan kena kembali jantung bengkak ni ataupun saluran tu blockage tu, macam ada kemungkinan akan berlaku lagi, doktor? Kalau dia punya risiko-risiko tu tak kawal. Contohnya kolesterol juga dia masih tinggi, tekanan darah masih tinggi, gula masih tinggi, tak makan ubat. Kalau kurang bersenam kan, doktor? Kita nak tanya juga kan. Kalau kurang bersenam, adakah dia akan efek juga jantung bengkak ni? Dia akan memberi risiko yang tinggi secara tidak langsung. Sebab bila kita kurang aktif, kurang bersenam, jadi kita punya berat badan pun meningkat, metabolisme pun berubah, di mana kita ada risiko untuk mendapat metabolic syndrome, yang tekanan darah akan terjejas, gula pun akan meningkat dan juga kolesterol juga akan tinggi. So memang berbeza kalau antara pesakit yang tiada risiko dengan pesakit yang berisiko untuk dapat masalah. Kita dekat Malaysia ni kita tak boleh nak elaklah makanan ni macam-macam, doktor. Macam-macam jenis makanan yang kita akan makan. Jadi makanan-makanan yang perlu dielakkan bagi mereka yang berisiko jantung bengkak ni.
Senyum lah doktor kita kan. Sebab dia pemakanan ni dia kena satu lagi sesi lain. Sebab dia panjang. terlalu panjang. Mungkin nak kena jemput satu lagi sesi lain. Ya, insyaAllah. Pastinya ada. So, secara amnya yang kita kena makan ialah dalam kandungan yang sederhana. Maksudnya kita kena ambil air yang sederhana, karbohidrat yang sederhana, protein yang sederhana. Okay? So, dan kita kena pastikan makanan yang kita ambil ni, kalori, tenaga yang kita ambil ni digunakan. Okey. Wow. Okey. Kalau kita makan, tapi kita tak gunakan tenaga tersebut, so dia akan jadi lemak. Betul. So, boleh makan. Okey. Tapi kena gunakan. So bergantung pada individu. So kalau macam kerja keras, kerja kontraktor yang kat luar panas semua tu memang kerja berat, angkat berat. So dia orang makan banyak tapi tak ada masalah. Betul. Tapi macam tu kebanyakan yang kita ni cara gaya hidup yang kurang senaman, tapi makan macam biasa. Berlebihan. So memang berat badan pun akan meningkatlah. Sebab kalau kita tengok berkaitan dengan jantung ni antara dia sebenarnya sakit jantung adalah pembunuh senyap dan pembunuh nombor satu lah. Kalau bandingkan walaupun kes COVID semakin meningkat ataupun sebelum ini pandemik dan sebagainya, tapi masih jantung, melibatkan jantung adalah sakit nombor satu kan, yang akan membunuh kita secara senyap. Jadi antara mungkin ada nasihat daripada doktor lah juga kepada mereka luar sana, kalau yang dah ada rasa simptom tu perlu buat saringan, ataupun kalau yang rasa okey tu pun sebenarnya kena buat saringan secara berkala kan, untuk kita pastikan keadaan kesihatan kita. Betul. Doktor? So macam kita cakap tadi, pencegahan lebih baik daripada merawati. So pencegahan tu merangkumi banyak faktor. So gaya cara hidup, pemakanan, sukan. So selalunya kita nak fokus pada grup-grup ni sebelum dia ada masalah. Bila ada masalah tu dia satu masalah yang barulah. Betul. So, saya selalu cakapkan dekat orang ramai atau pesakit, sekarang semua orang sibuk. Okay, macam-macam kerja, dengan keluarga, dengan traffic jam kan. Tapi kita kena kawal pemakanan. Okay. So, kita boleh puasa sunat. Kan? Ini boleh kami. Dapat pahala sekali. And then, juga buat exercise kat rumah. So tak payah kisah siang malam, tak payah kisah cuaca, tak payah kisah traffic jam. Okay, so lantai, phone, buat TV pun ada kan. So buat exercise kat rumah. So boleh buat HIIT, boleh buat yoga, boleh buat stretching. So boleh buat Zumba, doktor. Zumba. So dia tak ada alasan lah sebenarnya untuk exercise ni. Dalam 20 minit sebelum mandi ke kan, 30 minit kan. Betul. So itulah untuk kita keep aktif lah. So memang disarankan kalau boleh exercise setiap hari. Tapi dia bergantung jenis intensity of the exercise lah. So pemakanan, gaya hidup, so stres, tidur malam pun kena mencukupi. Dan kalau dah ada risiko tu kena check. Sebab risiko-risiko ni kalau dia terkawal, dia tak akan pergi ke masalah jantung. Okey. Contohnya kalau ada tekanan darah tinggi, tapi dia terkawal. Ada kolesterol, makan ubat, dia capai target yang kita nak. So dia insyaAllah tak sampai masalah jantung lah. Jadi itu pun kita kena ada target-target yang kita nak. Tapi bila dah ada simptom tu, untuk kepastian, jadi kita kena mendapatkan nasihat ataupun rawatan susulan lah untuk pastikan kita punya jantung tak ada masalah. Ya, betul. Sebab dia akan memberi kesan pada kita dan sepanjang kehidupan kita tu kan. Ya, dia bukan sahaja efek pada individu, pada keluarga, pada anak-anak.
kerjaya pada kita semua. masyarakat, Betul. rakyat negara semua. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Huzairi Sani yang merupakan pakar perundi perubatan dalaman dan juga pakar kardiologi klinikal UITM Private Specialist Center. Terima kasih banyak doktor di atas penjelasan tersebut berkenaan dengan jantung bengkak. Jadi itu dia yang perlu kita ambil tahu dan sentiasa buat saringan supaya memastikan keadaan jantung kita dalam keadaan yang baik. Sekiranya anda berisiko genetik faktor sebagainya, perlu untuk membuat saringan supaya dapat khidmat daripada doktor, nasihat daripada doktor dan terus mendapatkan rawatan yang terbaik untuk anda semua. Baik, dan seterusnya kita